Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua dan tidak lupa juga saya ucapkan kepada pensyarah saya iaitu Encik Muhammad Daria bin Ibrahim. Pada hari ini saya akan menyampaikan persembahan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ayu Nisrina binti Mahathir dan nombor angka giliran saya ialah 2030231040. Saya dari kelas Pendidikan Muzik PPSMP Ambilan Jun tahun 2022. Kemilau danau menyilau mata, tempat putera menahan ikan. Lafaz bismillah pembuka kata, gelanggang bicara hamba mulakan. Pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk kualiti dan keupayaan generasi baharu dalam menyesuaikan diri ketika berhadapan dengan cabaran dan perubahan peradaban global. Negara amat memerlukan individu yang mempunyai kualiti tertentu seperti keupayaan menyelesaikan masalah secara kreatif, berkemahiran dalam berkomunikasi, mahir dan cekap menggunakan teknologi maklumat, serta mampu bekerjasama dengan orang lain terutamanya melibatkan persaingan di peringkat global. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menghasilkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 hingga 2015 bagi menyediakan pendidikan terbaik untuk semua murid bagi melahirkan model insan yang bertaraf dunia. Penghasilan pelan ini mengambil kira input daripada pelbagai sumber termasuk laporan penyelidikan tempatan dan antarabangsa serta pandangan daripada pakar pendidik, warga pendidik, ibu bapa, murid dan rakyat di seluruh negara. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPM telah diperkenalkan pada tahun 2013 untuk tempoh 13 tahun sehingga tahun 2025. PPPM dibangunkan dengan menilai prestasi semasa sistem pendidikan negara sehingga mengambil kira pencapaian lampau dalam pendidikan dan membandingkannya dengan tanda aras antarabangsa. Pelan transformasi pendidikan ini dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi murid sejajar dengan standard pendidikan antarabangsa, meningkatkan pandangan ibu bapa serta masyarakat terhadap dasar pendidikan negara dan mempersiapkan generasi muda Malaysia untuk menghadapi keperluan abad ke-21. PPPM dirangka berasaskan 3 objektif yang khusus selaras dengan fokus pelan ini ke arah pembangunan dan perkembangan serta menambah baik sistem pendidikan secara berterusan. Antara objektif yang pertama ialah memahami prestasi dan cabaran sistem pendidikan Malaysia yang berfokuskan penambahbaikan akses kepada pendidikan, meningkatkan standard, merapatkan jurang pencapaian, menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid serta memaksimumkan keberkesanan sistem. Objektif yang kedua pula, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahunnya seterusnya sehingga tahun 2025. Objektif yang terakhir adalah menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan termasuk perubahan utama dalam Kementerian Pendidikan Malaysia yang membolehkan sistem ini memenuhi permintaan baharu dan jangkaan yang meningkat serta menyokong transformasi perkhidmatan awam. Bagi mencapai objektif tersebut, PPPM dilaksanakan dengan 3 fasa atau dikenali sebagai 3 gelombang, 5 aspirasi sistem pendidikan negara, 6 aspirasi murid dan 11 anjakan. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama menyaksikan tayangan video tentang 3 gelombang. Beralih kepada topik yang seterusnya, dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Negara telah digariskan 5 aspirasi sistem yang ingin dicapai. Antaranya ialah akses, kualiti, equity, perpaduan dan juga kecekapan. Selaras dengan prinsip pendemokrasian pendidikan iaitu pendidikan untuk semua tanpa mengira latar belakang sosial ekonomi mempunyai hak untuk mendapat akses yang sama kepada pendidikan yang berkualiti. Setiap individu harus diberi peluang yang sama untuk mendapat pendidikan dan hak memilih jenis sekolah untuk belajar tanpa mengira latar belakang status ekonomi,
agama mahupun jantina. Melalui pendidikan dan kemahiran yang diperoleh di sekolah dapat membantu mereka untuk menempuh masa hadapan yang semakin mencabar. Murid yang mempunyai risiko tercicir dalam pelajaran perlu dibantu menerusi pelbagai inisiatif seperti bimbingan kaunseling atau bantuan kewangan dan kemudahan fizikal. Kurikulum pendidikan di sekolah bermatlamat membangunkan anak-anak secara menyeluruh. Pihak sekolah perlu berusaha memastikan setiap murid memenuhi standard minimum iaitu lulus mata pelajaran bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sejarah, sains dan pendidikan Islam atau pendidikan moral. Hadirin sekalian, walaupun pencapaian pendidikan di Malaysia telah berkembang, akan tetapi pencapaian yang membanggakan ini menghadapi risiko secara relatif dan mutlak. Disebabkan sistem pendidikan di negara lain telah meningkatkan prestasi murid dengan lebih cepat, menyebabkan jurang pencapaian antara sistem pendidikan di negara semakin lebar dengan negara lain. Selain itu, pentaksiran sistem pendidikan antarabangsa telah menunjukkan prestasi murid di Malaysia semakin merosot. Pentaksiran antarabangsa seperti Program for International Student Assessment iaitu PISA dan juga Trans-International Mathematics and Science Study iaitu TIMSS telah muncul sebagai satu instrumen perbandingan langsung tentang kualiti keberhasilan pendidikan. Malaysia berhasrat untuk berada dalam kalangan negara sepertiga teratas dari segi prestasi berdasarkan penilaian antarabangsa seperti TIMSS dan PISA. Bagi mencapai aspirasi ini, murid perlu berkeupayaan menakul, membuat ujuran dan mengaplikasikan pengetahuan secara kreatif dalam pelbagai situasi di samping mempunyai ciri-ciri kepimpinan untuk berupaya bersaing di peringkat global. Sesungguhnya, jika Malaysia mampu beranjak dalam masa 15 tahun dari kelompok sepertiga terbawah ke kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa, maka Malaysia akan menjadi antara negara yang mempunyai sistem pendidikan yang paling cepat berkembang. Menjelang tahun 2020, pendidikan Malaysia mensasarkan 50% pengurangan jurang pencapaian dengan merapatkan jurang sosioekonomi antara bandar dan luar bandar. Sudah terang lagi bersuluh bahawa murid daripada keluarga miskin kurang cemerlang berbanding dengan murid daripada keluarga berpendapatan sederhana dan tinggi. Justeru, sistem pendidikan menyediakan sokongan tambahan kepada mereka yang kurang bernasib baik. Sistem pendidikan juga akan menyediakan akses kepada laluan alternatif yang menarik seperti pendidikan vokasional untuk menyediakan peluang kepada murid yang mempunyai pelbagai minat dan kebolehan bagi mengembangkan bakat mereka. Begitu juga dengan murid-murid berkeperluan khas, murid pintar, kumpulan peribumi dan minoriti lain juga tidak dipinggirkan. Sekolah merupakan tempat yang terbaik dalam usaha memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat kerana murid menghabiskan lebih daripada 1/4 daripada masa mereka di sekolah. Melalui interaksi dengan individu dari berbagai latar belakang, murid dapat belajar memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian. Kesefahaman yang dibina akan menjalinkan perpaduan seterusnya membentuk identiti nasional. Perpaduan menjadi faktor utama dalam merealisasikan masyarakat yang terdiri daripada individu seimbang dan harmoni. Keberhasilan murid merupakan indikator kepada kecekapan dalam pengurusan sistem pendidikan. Perbelanjaan yang besar untuk pendidikan menunjukkan komitmen tinggi kerajaan terhadap pendidikan. Dalam usaha mencapai aspirasi sistem pendidikan, pelaksanaannya akan dijalankan secara lebih bertanggungjawab dan akan menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap dan berkesan bagi memaksimumkan keberhasilan murid. Oleh itu, kebolehan sistem untuk mengagihkan, menggunakan dan menguruskan peruntukannya amat penting untuk membolehkannya menyokong sekolah mencapai tahap prestasi yang diharapkan. Sistem pendidikan Malaysia bermatlamat untuk memastikan setiap murid mencapai potensi maksima yang ada dalam diri mereka. Terdapat 6 elemen yang menjadi aspirasi dalam pelan pendidikan yang menekankan kepentingan pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran diwi bahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Setiap murid memiliki keupayaan literasi dan numerasi sepenuhnya bagi melengkapkan mereka dengan kemahiran hidup asas.
Pengetahuan yang diperoleh oleh murid diseimbangi dengan kemahiran pemikiran kreatif, inovasi, penyelesaian masalah dan kepimpinan serta disejajarkan dengan kemahiran pembelajaran abad ke-21. Pengetahuan yang diperoleh oleh murid diharapkan dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. Berfikir adalah proses kognitif yang membolehkan maklumat diperoleh, pengetahuan berkembang dan ilmu dijana. Murid perlu mempunyai kemahiran menyelesaikan masalah dan penaakulan iaitu keupayaan meramal masalah dan mendekati isu secara kritis, logik dan induktif bagi mencari penyelesaian. Kemahiran berfikir, khususnya pemikiran asas tinggi amat diperlukan untuk diintegrasikan dan diterapkan dalam usaha memahami sesuatu maklumat yang akan digunakan bagi pencetus idea. Kebolehan memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah penting bagi memastikan kecemerlangan dan keharmonian sesuatu kelompok. Aspek kepimpinan mempunyai 4 elemen yang berupaya memupuk sifat pemimpin cemerlang. Elemen yang pertama ialah keusahawanan. Sekolah perlu memainkan peranan penting untuk membentuk budaya keusahawanan. Sekolah boleh melakukan pelbagai cara untuk membantu murid-murid melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung dalam bidang keusahawanan ini seperti menubuhkan kelab keusahawanan dan menganjurkan seminar keusahawanan. Elemen yang kedua ialah berdaya tahan. Daya saing adalah faktor penting bagi membantu mengekalkan pertumbuhan dan kesejahteraan sesebuah negara. Sistem pendidikan perlu menekankan pembentukan modal insan yang bukan sahaja mampu berfikir secara kritis, kreatif dan inovasi, malah berkecekapan dalam menyelesaikan masalah. Tidak lupa juga elemen ketiga yang terkandung dalam aspek kepimpinan ini ialah kecerdasan emosi. Kejayaan sistem pendidikan yang membentuk modal insan diukur bukan sekadar daripada pencapaian intelek, tetapi juga kecerdasan emosi seseorang individu. Elemen terakhir ialah keterampilan komunikasi. Aspirasi yang seterusnya ialah kemahiran dwibahasa. Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantara dalam sistem pendidikan Malaysia. Dengan kepelbagaian Malaysia yang unik dan warisan berbilang budaya, setiap murid juga berpeluang mempelajari bahasa tambahan untuk memberikan kelebihan daya saing. Sistem pendidikan yang dapat menghasilkan murid yang menguasai kemahiran bertutur dalam pelbagai bahasa akan memberikan nilai tambah sekaligus menyediakan masyarakat yang mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi untuk bersaing di peringkat global. Setiap murid perlu dididik dan dibimbing untuk memiliki etika kerohanian yang tinggi agar dapat menghadapi cabaran abad ke-21. Penekanan diberikan kepada setiap murid dengan mewujudkan satu set prinsip termasuk nilai bersama yang kukuh. Antaranya nilai kerohanian di mana setiap individu mempunyai pegangan agama yang kuat dan mengamalkannya sebagai asas hidup. Integriti pula individu yang mempunyai keberanian, disiplin dan semangat untuk melakukan perkara yang betul. Dan akhir sekali, tanggungjawab sivik ialah tindakan yang dibuat oleh kebaikan untuk kebaikan negara, mengambil berat terhadap orang lain serta memberikan sumbangan kepada masyarakat. Setiap murid tanpa mengira latar belakang harus berbangga menjadi rakyat Malaysia. Murid perlu belajar memahami perbezaan dan bertolak ansur, menerima dan menghormati orang lain dan mempunyai semangat kekitaan. Identiti nasional adalah berkait asas kesetiaan atau patriotisme kepada cita-cita bernegara yang luhur. Penghayatan prinsip rukun negara diperlukan untuk kejayaan dan masa hadapan Malaysia. Inilah yang menjadi aspirasi dalam PPPM iaitu setiap murid berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia dengan membawa identiti nasional tanpa mengira etnik, agama, malah status ekonomi. Guru merupakan penggerak kepada pembangunan pendidikan dengan menyahut cabaran transformasi pendidikan negara melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia memberi implikasi kepada guru. Antaranya ialah pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Guru berkeupayaan merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta memastikan pencapaian matlamat dan objektif yang ditetapkan.
Bagi mencapai kecekapan dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran, guru perlulah bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid serta cara berfikir, nilai dan kelakuan murid yang dijangkakan pada tahap optimum secara berterusan. Guru juga perlu melestarikan pembangunan profesionalisme dengan sentiasa melakukan anjakan minda dan perubahan kerja serta memperbaharui pengetahuan dan mempertingkatkan kemahiran melalui pembelajaran berterusan. Guru hendaklah mempunyai keluasan pedagogi yang lebih besar dalam bilik darjah serta usaha memastikan setiap murid belajar sesuai dengan kemahiran abad ke-21. Guru juga harus menambah baik amalan profesional secara berterusan dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Guru perlu menjadi suri teladan untuk penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid. Generasi hari ini bakal mewarisi dunia yang penuh dengan cabaran ini. Penghayatan nilai rohani adalah salah satu tonggak utama dalam pendidikan. Guru bukan sahaja harus berperanan sebagai suri teladan kepada murid, tetapi harus berusaha menghasilkan murid yang dibangunkan dengan identiti nasional yang kukuh melalui pengajaran dan pembelajaran serta aspek pembangunan sahsiah murid. Sekian saja video saya. Terima kasih.